Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum sufi pantang bicara jika tidak perlu. Kaum sufi itu sentiasa berdiam diri sahaja, membeku sahaja, dalam kehairanan sahaja. Apabila sempurna semua itu pada diri mereka dan mereka menetap pada sikapnya, barulah Allah akan membenarkan mereka bertutur kata semula. Sebagaimana dia menjadikan benda-benda yang beku itu boleh berkata-kata di hari kiamat. Mereka tidak akan berkata-kata melainkan jika disuruh berkata-kata. Mereka tidak mengambil melainkan jika mereka diberi. Mereka tidak bersenang melainkan jika dilapangkan diri mereka. Hati mereka telah bercantum dengan hati para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tiada menderhakai Allah pada apa yang disuruhnya dan mereka melakukan apa yang disuruh. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Mereka telah menyamakan diri mereka dengan malaikat. Mereka telah menyamakan diri dengan para malaikat. Bahkan mereka telah melebihi para malaikat dalam kedudukan dirinya. Mereka telah melebihi para malaikat dalam makrifat kepada Allah dan dalam ilmu dengan zat Allah, sampai-sampai malaikat sendiri menjadi khadam kepada mereka dan pengikut mereka untuk mendapat faedah daripada mereka. Sebab hikmah dan kebijaksanaan tertuang ke muka hati mereka dan hati mereka terdinding dari segala macam bahaya. Benar, bahaya boleh menimpa anggota badan mereka dan diri mereka yang lahir sahaja, namun pada hati mereka tidak. Jika anda mahu sampai pada kedudukan ini, maka hendaklah anda merealisasikan Islammu, kemudian meninggalkan semua dosa-dosa yang zahir dan yang batin. Kemudian hendaklah lazimkan sifat wara' yang menyeluruh. Kemudian berzuhud pada apa yang mubah dari dunia dan dari halalnya. Kemudian mencukupkan diri dengan apa yang ada dari kurnia Allah. Kemudian berzuhud pula pada apa yang lebih dari kurnia yang ada di tangannya, serta merasa cukup dan puas dengan hanya yang berada di dekatnya. Bila telah benar martabat pendekatanmu dengan dia, maka dia pun akan mencurahkan kurnianya dengan membukakan semua pintu-pintu rezekinya, kelembutannya, rahmatnya, serta pemberiannya. Dunia yang ditahannya dahulu itu akan dicurahkannya kembali kepadamu hingga ke akhirnya. Orang-orang yang sampai ke peringkat ini bilangannya hanya segelintir sahaja, iaitu dari golongan para wali, para siddiqin, kerana Allah mengetahui yang mereka benar-benar bertakwa dan tiada menyibukkan diri dengan sesuatu apapun selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kebanyakan dari golongan orang ini biasanya ditahan dunia dari mereka, kerana Allah mahukan mereka terus menumpukan pandangannya kepada Allah semata, masuk ke sisi hadratnya serta menujukan semua tuntutan daripadanya. Kiranya diberikan Allah dunia kepada mereka yang dibimbangkan
mereka akan berpaling kepada dunia, lalu mengurangi perkhidmatan kepada Allah dan duduk bersenang-senang dengan dunia. Inilah yang biasanya berlaku di atas diri kumpulan ini. Namun begitu jarang-jarang sekali dapat ditemukan satu. Dan memang yang jarang-jarang itu tiada hukum baginya. Nabi kita SAW antara orang yang ditawarkan kemewahan dunia kepadanya. Namun begitu beliau tiada menoleh kepada dunia untuk meninggalkan perkhidmatannya kepada Tuhan. Beliau tidak pernah memandang kepada bahagian-bahagian rezeki, tetapi tetap berzuhud dan membelakangi dunia itu sampai beliau, yakni baginda, pernah diserahkan kunci-kunci pembendaharaan dunia. Tetapi baginda telah menolaknya seraya berujar, "Ya Tuhanku, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitlah aku dalam kumpulan orang-orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi. Zuhud itu adalah suatu kurnia yang baik. Kalau tidak, tentulah tiada seorang pun yang dapat berzuhud kepada bahagian rezekinya. Orang mukmin yang benar itu akan merasa rehat dari tekanan sifat tamak. Dia tiada gelojoh dan tiada kelang kabut. Dia telah berzuhud pada semua benda dengan hatinya dan membelakangi mata benda dunia itu dengan batinnya. Dia pun sibukkan diri dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia mengerti bahawa bahagiannya dari rezeki itu tidak ke mana-mana. Lalu dia tidak sibuk untuk menuntutnya. Dia membiarkan bahagian rezeki itu berkejaran di belakangnya agar dia tidak perlu menghinakan diri dengan memohon agar dia dapat menerimanya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa perkara yang penting yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Yang pertama, menjelaskan bagaimana orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah mempelajari sifat diam, sebagaimana kebanyakan manusia mempelajari bagaimana cara bercakap. Dan mereka tidak akan bercakap melainkan pada perkara yang mendatangkan manfaat dan faedah. Dan perkara yang kedua, bila Syekh Abdul Qadir menyebut di kalangan orang beriman ini ada yang tarafnya seperti malaikat, bahkan lebih tinggi daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat daripada semua aspek, sama ada dari sudut ilmu dan makrifatnya atau kedudukannya di sisi Allah SWT, sehingga para malaikat menjadi khadam kepada mereka. Dan perkara ketiga yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir, bagaimana nak mencapai tahap ini, taraf ini. Kerana sebagaimana kita sebut semalam, semua orang kena berusaha untuk dekat dengan Allah. Semua. Kalau kita lihat di dunia ini, semua orang berusaha untuk dapatkan dunia dan untuk kaya. Semua orang berusaha untuk jadi kaya. Tapi malang bila manusia tidak berusaha untuk dekat dengan Allah, kerana itu adalah kebahagiaan mereka yang sebenar. Dan itulah kekayaan mereka yang sebenar. Dan itulah sebenarnya yang dituntut mereka mencarinya. Sedangkan harta-harta ini semuanya akan berguguran daripada diri mereka, hilang dan lenyap daripada pemilikan mereka. Maka Syekh menyebut bagaimana cara nak jadi macam malaikat. Disebut sifat-sifatnya. Kemudian beliau menyebut kalangan mereka ada yang mengambil dunia. Kalangan mereka ada yang tertahan dengan dunia. Kalangan mereka dengan dunia mereka beribadat pada Allah tanpa mengurangkan sedikit pun kecintaan mereka pada Allah. Dan di kalangan mereka ada yang terus dihalang untuk mendapat dunia, untuk terus mereka merasakan cinta pada Allah walau ditawarkan, mereka menolaknya. Syekh Abdul Qadir menyebut contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebut perkara yang berikutnya ialah hakikat rezeki, supaya tidak ada tamak dalam mencari rezeki, tidak meninggalkan akhirat dalam mencari rezeki,
tidak melalaikan kita ingat Allah dalam mencari rezeki, kan rezeki itu akan datang pada kita mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan bahagian kita. Baik, kita tidak mengambil rezeki tadi dengan cara menghina diri kita ataupun menjauhkan diri kita dari Allah. Maka ini adalah sunnah ataupun peraturan yang penting bagi orang yang nak kekal hubungannya dengan Allah. Dia mesti ada peraturannya dalam mengambil rezeki. Tentang sesuatu yang bahaya atau sesuatu yang kita nak sampai ke muncak, kita mesti ada syarat-syarat atau kita katakan disiplinnya. Kita ada target kita. Yang menghalang perlu kita jaga. Perlu kita awasi. Supaya dia tidak menghalang perjalanan kita. Baik, bila pertama-tama Syekh menyebut tentang kelebihan dia. Bagaimana mereka para salafus soleh, mereka para sufi belajar untuk diam. Kerana diam merupakan senjata orang mukmin. Dan diam juga merupakan penyelamat mereka daripada banyak kerosakan. Dan diam juga menjadikan bertambah hikmah, kebijaksanaan. Dan diam juga menjadikan ramai orang suka pada kita. Kita banyak berbaloi sebab bercakap. Bila mana kita diam, maka itu yang menjadikan cinta, kasih sayang akan menjadi subur. Dan diam menyebabkan kita akan dekat dengan Allah SWT. Kerana itu bila kita mempelajari sifat-sifat pada ulama, pada salafus soleh, maka diam merupakan hiasan mereka yang paling indah. Selain daripada percakapan mereka. Satu ketika, ada seorang lelaki datang jumpa seorang ulama yang terkenal bernama Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah, tabi'in yang masyhur, bahkan dianggap sebagai penghulu kepada sekalian tabi'in. Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Ibrahim bin Adam, ini 4 orang penghulu segala para tabi'in. Terkenal dengan ilmu, terkenal dengan hubungan dengan Allah Ta'ala. Baik, kita nak bawa kisah ataupun nasihat Atha' bin Abi Rabah, ulama yang meninggal sekitar 115 Hijriah pada usianya 88 tahun. Ulama yang pada dirinya berpuluh kecacatan, tapi sempurna dia kerana iman. Secara fizikal penuh kecacatan. Dengan orang yang cacatnya, hitamnya, lumpuhnya, dan keadaan fizikalnya yang tidak sempurna, namun Allah angkat dia dalam sejarah Islam sebagai orang yang paling mulia. Antara orang-orang yang nampak zahir cacat fizikal tapi sempurna imannya, sempurna ilmunya, sehingga tidak boleh memberi fatwa di Mekah waktu itu melainkan Atha' bin Abi Rabah. Sehingga bila orang bertanya kepada Ibnu Abbas soalan, beliau berkata, kenapa kamu tanya sedangkan kamu ada Atha' bin Abi Rabah? Sedangkan Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah. Dia mengakui keilmuan Atha' bin Abi Rabah yang telah mempelajari ilmu daripada 200 orang sahabat Rasulullah. Baik, kita nak dengar pesan dia. Apa kata Atha' bin Abi Rabah dalam bab diam dalam berbicara ataupun mengutamakan diam? Kata beliau, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudul al-kalam wa kanu ya'udduna fudul al-kalam ma'ada kitab Allah Ta'ala an yuqra aw amran bima'rufin aw nahyan an munkarin aw tantiku fi hajatika fi ma'ishatika allati la budda laka minha atunkiruna wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ama yastahi ahadukum law nushirat alaihi sahifatuhu allati amlaha sadra naharihi akthara ma fiha laisa min amri dinihi wala dunyahu. Kata Atha' bin Abi Rabah, dia kata, wahai anakku, nasihat pada orang yang datang bertemu dengannya, wahai anakku, orang-orang dahulu, yakni orang-orang yang berjaya dahulu, mereka benci untuk bercakap perkara yang sia-sia. Dan perkara yang sia-sia itu ialah apa yang selain daripada bacaan Al-Quran, menyuruh perkara yang baik, mencegah perkara yang mungkar, ataupun bercakap keperluan kamu yang tidak kamu perlu menuturkannya.
Apakah kamu mengingkari nasihatku ini sedangkan Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin. Setiap kamu ini ada malaikat penjaga dan pencatat. Kiraman katibin, dia menulis dan mencatat apa yang lakukan. Dan juga Allah berfirman, di kanan dan di kiri kamu ada malaikat yang duduk. Tidak kamu lafazkan satu perkataan, melainkan ditulis oleh Raqib dan Atid. Tidakkah kamu malu nanti akhirat kelak, waktu dibentangkan buku catatan kamu yang penuh di dalamnya bukan urusan agama kamu dan juga bukan urusan dunia kamu, cuma perkara sia-sia. Yang Atha bin Abi Rabah mengajar kita, sama ada kita bercakap hal agama kita ataupun hal dunia yang memberi manfaat. Selain daripada itu, perkara yang sia-sia, yang merugikan kita. Kerana itu kita melihat bagaimana kita perlu mempelajari sifat diam, sebagaimana kita belajar sifat bercakap. Ya, kata ulama, bercakap itu hiasan. Al-kalam hilyah, was-samtu takhliyah. Cakap memang nampak hiasan, awal, bagus. Sebab dia susunan ayat, dia buah fikiran, dan dia motivasi. Tetapi diam itu ialah takhliyah. Apa itu takhliyah? Artinya membersihkan kita daripada perkara yang merosakkan. Tuan-tuan, kalau rumah kita, ada kala tuan-tuan kena hias rumah. Tapi banyak keadaan tuan-tuan kena bersihkan rumah. Kita mungkin hiasnya setahun sekali hari raya, tapi bersih tiap-tiap hari. Maka umpama diam itu seperti kita bersih rumah, takhliyah. Umpama bercakap itu seperti kita berhias. Umpama saya katakan, kalau tuan-tuan ada rumah, yang kita lakukan apa dia? Ya, hias lansir, kursi. Tapi kita dapati perkara itu bukanlah suatu yang terlalu kerap. Kita mungkin dengan satu hiasan cukup. Kita tulis satu khat, lawa dah cukup lah. Tapi yang akhirnya tinggal ialah maintenance dia. Itu namanya takhliyah, membersihkannya. Tapi diam yang dimaksudkan bukan diam kosong. Diam sambil berfikir dan muhasabah. Diam kosong tak ada kelebihan. Kau jadi diam murung, diam orang gila, diam orang susah hati. Itu tak ada manfaat. Kemurungan. Bukan ada larangan Nabi SAW supaya kita jangan diam satu hari. Dia larang. Ada seorang sahabat yang dia tak nak cakap, dia nak diam. Nabi kata, murhu faliyatakallam. Suruh dia bercakap. Jangan diam. Yang kita maksudkan diam di sini ialah diam berfikir, diam bermuhasabah, diam untuk baiki diri, atau diam supaya kita terselamat daripada kejahatan. Ni kalau kita cakap lebih-lebih, boleh gaduh dengan isteri, dengan suami kita. Kita pun pilih diam kerana mengelakkan mudarat. Ni kalau kita sampuk kawan-kawan kita bercakap, mungkin boleh gaduh. Tajuk ni, baik kita diam. Atau ni kalau kita cakap, mungkin kita salah. Sebab kita maklumat tak tahu. Kita tak banyak maklumat. Maka diam tadi mesti ada tujuan. Kalau diam kosong macam tu, kita tak dapat faedah. Biar diam kita kerana berfikir, biar diam kita kerana muhasabah, biar diam kita kerana mengelakkan mudarat. Mengelakkan mudarat. Setengah mereka diam kerana bimbangkan riak. Setengah mereka. Kerana itu bila Imam Nawawi rahimahullah menakalkan daripada Imam Abu Qasim Al-Qushairi, beliau menyatakan as-samtu bisalamatin huwal asl. Asal keselamatan itu dengan diam. Asal keselamatan itu dengan diam. Was-sukutu fi waqtihi sifatur rijal. Bila mana kita diam pada waktunya, itulah sifat lelaki yang sebenar. Kama anna nutqa fi mawdi'ihi min ashrafil khisal. Tetapi bercakap pada tempatnya itulah semulia-mulia akhlak. Asal kita nak selamat, tuan-tuan sekalian, kita kena diam. Asal keselamatan. Tetapi bila kita diam pada waktunya, kita ialah lelaki sebenar. Khususnya dalam hubungan suami isteri. Yang kita tengok lelaki ni dia diam. Takut bini, bukan takut bini, kerana dia sebenar-benar lelaki. Kalau dia bercakap lebih pada bini dia ni perempuan. Dia kata awak ni kuat membebel, dia bebel lagi teruk pada bini dia. Oh, ni tak boleh jadi. Dia bukan lelaki. Kerana sifat lelaki yang sebenar, dia dalam muamalah dengan isteri, dia akan kuat untuk diam. Jadi kalau kita nak tengok lelaki yang kuat bila dia bersama isterinya, ialah dia yang paling banyak diam. Dia paling kuat.
Dan Nabi SAW melakukannya kepada para isterinya. Tapi pada waktu dia bercakap, dia bercakap. Tapi kalau lelaki dia jenis tak ada diam dengan bini dia tak kuat, maka mudahlah dia bercerai, mudahlah dia berbalah. Sebab itu disebut oleh ulama, kalau diam pada waktunya, itulah lelaki. Kadang-kadang kita ingat nak tunjukkan lelaki, kena cakap banyak, maka nampak lelaki. Diam nampak kelakian kita yang sebenar. Maksudnya matang. Maksudnya bijak lah. Sebab kita kalau bercakap semua keadaan, nampak sangat tak bijak. Kita tak boleh jadi profesor serba tahu. Kita akan bercakap apa yang kita tahu. Dan diam apa perkara yang kita tak tahu. Bukan kata ulama, orang diam tak banyak menyesal. Orang bercakap banyak menyesal walaupun betul. Kita kata ke kawan kita, kamu ni makin gemuk lah. Betul-betul memang gemuk. Tapi kita pun menyesal. Sebab kawan kita terus tak nak bercakap dengan kita. Sebab buka-buka tajuk, kamu ni nampak makin gemuk. Maksudnya cakaplah makin handsome ke, makin slim ke. Yang nampak ni kalau naik penimbang ni pecah ni. Tapi pujilah dia nampak slim sekarang. Berbanding dulu. Slim. Tapi bila perkataan dia betul, intro dia betul, tapi salah tempat, salah waktu. Maka ramai orang, kalau dia bercakap, dia menyesal walaupun betul. Jangan kata kau cakap salah. Kita dengan suami isteri misalnya bercakap, memang betul kita cakap ni. Isteri dia cakap betul, dia nak marah suami dia. Suami juga begitu betul. Tapi lepas tu kita menyesal. Kenapa? Dia mula diam, tak nak cakap, sedih, sekian-sekian, renggang, tegang. Tak ramai orang menyesal sebab diam. Tak ramai. Bukan saya katakan diam ni tak menyesal terus, tapi tak ramai. Tak banyak keadaan bila kita diam kita menyesal. Tak banyak. Tetapi banyak keadaan bila kita bercakap kita menyesal walau betul. Walau yang kita cakap tu memang betul, tapi kita akan menyesal. Jadi asal keselamatan itu kata Imam Qushairi, diam. Dan diam pada tempatnya itu sebenar-benar sifat matang, sifat lelaki. Bercakap pada waktunya, itulah sebab baik kemuliaan akhlak. Ada waktu tuan-tuan kena bercakap lah. Tetamu datang rumah kita pun dia, kita bukanlah penyambut tetamu yang baik. Maka kita ucapkan selamat datang, kita mengalu-alukan, maka ini menunjukkan akhlak yang baik. Namun bila kita melihat pertimbangan antara diam dan juga berkata-kata tidak bersifat mutlak. Kita tak boleh kata diam tu sebaik-baik perkara atau bercakap tu sebaik-baik perkara. Ianya mengikut keadaan dan individu. Seorang datang jumpa Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, orang yang diam ini seperti orang bercakap dengan ilmu. Kal mutakallim bi'ilm. Orang diam seperti dia sebenarnya bercakap dengan ilmu. Maksudnya bila diam tu nampak dia bijak. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, aku lebih suka seorang yang bercakap dengan ilmu. Sebab manfaatnya lebih didapati oleh orang lain. Sebab diam ni secara umumnya untuk kita je. Secara umum. Bercakap itu untuk semua orang. Bercakap itu semua orang. Jadi kita nak jelaskan bahawa tidak pada semua keadaan diam itu baik. Tapi diam itu memang bagus. Dan tidak semua bercakap itu baik. Tapi kalau tidak semua keadaan bercakap itu tidak baik. Tapi kalau bercakap pada keadaannya memang terlalu baik. Kerana itu kita berpegang kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Rahimallahu mura'an qala khairan faghanima aw sakata fasalima. Moga Allah Ta'ala merahmati orang yang bila mana dia bercakap, dia untung. Dan bila mana dia diam, dia selamat. Maksudnya bercakaplah bila kita untung. Agama kita, dunia kita, cakap. Dan diamlah kalau dengan cara itu kita boleh selamat. Maka diam. Terutamanya selamat agama kita, selamat hubungan kekeluargaan kita, selamat hubungan persahabatan kita. Ya kita nak cakap, dia cakap ni boleh gaduh ni, berbalah. Baik kita diam. Ia menyelamatkan banyak perkara. Maka para sufi ataupun para salafus salih, para ulama, mereka memilih diam supaya mereka diselamatkan oleh Allah daripada banyak perkara-perkara yang binasa. Dan mereka bimbang nanti akhirat kelak ia menjadi penyesalan yang berpanjangan
ia menjadi suatu kesusahan pada mereka pada hari akhirat kelak. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, mereka ini seperti malaikat. Bukan sampai peringkat mereka ini bercantum diri mereka dengan malaikat. Maksudnya sifat mereka macam malaikat. Di sini satu penjelasan yang kita perlu tahu. Apakah manusia boleh mencapai tahap malaikat? Satu. Yang kedua, apakah manusia lebih mulia pada malaikat? Apakah ada manusia yang lebih mulia pada malaikat? Kita lihat apa yang disebut oleh Imam Al-Qastallani dalam kitab Mawahib Laduniyah. Beliau menyebut tentang apakah manusia boleh menyamai atau mengatasi malaikat. Kata beliau, Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah berkata bahawa manusia yang istimewa lebih mulia daripada malaikat yang istimewa. Yang dimaksudkan manusia yang istimewa pada Nabi dan para Rasul. Mereka dengan sepakat ulama lebih mulia daripada malaikat. Iaitu kalau kita sebut daripada Nabi Adam AS sehinggalah ke akhir Nabinya, dan sehingga kepada Rasul yang terakhir, Nabi dan Rasul terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia daripada segala makhluk Allah, termasuk Jibril, termasuk Mikail. Ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan afdal khalqi alal itlaq. Sepakat ulama, Rasulullah SAW semulia-mulia makhluk Allah alal itlaq, secara mutlak. Tiada yang dapat menandingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bicarakan rasul-rasul yang lain, apakah mereka mengatasi malaikat? Ya. Mereka mengatasi Jibril, Mikail, Israel, Israfil dan lain-lain. Kan itu disebut oleh Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah bahawa khawasu Bani Adam, kelompok istimewa kalangan zuriat Nabi Adam, Nabi-Nabi dan Rasul, lebih mulia daripada malaikat. Manakala khawasul malaikah, malaikat yang khusus lebih mulia daripada manusia yang soleh, solihin. Tetapi manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat yang awam. Kita ada malaikat khawas, kita ada malaikat awam. Malaikat awam ni maksudnya bukanlah malaikat khusus yang utama. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Seorang bila soleh, dia akan mengatasi malaikat. Bukan sekadar levelnya sama malaikat, dia mengatasi malaikat. Dan para ulama menyebut mubarrirat. Kenapa manusia lebih mulia pada malaikat dalam keadaan tertentu? Kita dah sebut tadi bahawa para nabi dan para rasul memang lebih mulia pada malaikat. Ini ala itlaq. Ini sepakat para ulama. Adapun kalangan orang beriman yang bukan nabi dan rasul, dan bukan juga para awliya. Awliya juga disepakati tentang kemuliaan mereka mengatasi malaikat, para wali Allah. Tapi kita cerita tentang kita orang mukmin biasa. Apakah kita mengatasi malaikat? Ya. Malaikat awam. Malaikat awam bukan malaikat khusus. Orang-orang yang beriman. Manakala orang-orang awliya, para wali, sebahagian mereka mengatasi malaikat-malaikat yang tertentu. Sebahagian mereka. Ini kemuliaan. Asasnya apa? Yang pertama kita lihat, kalaulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud pada Adam untuk menunjukkan mulianya Nabi Adam, maka demikian juga zuriat keturunannya. Dan yang kedua, kerana sebagai malaikat itu memang menjadi khadam kepada orang beriman. Maksud khadam, dia berkhidmat dengan perintah Allah. Dia bukan khadam dengan perintah kita, dengan perintah Allah. Dia berkhidmat kepada orang-orang yang beriman, menjaga mereka, memuliakan mereka, dan lain-lain cara penjagaan yang disebut dalam banyak hadis. Bagaimana para malaikat menjaga orang-orang yang beriman. Dengan pelbagai penjagaan termasuklah ilham yang baik. Sehingga mereka ini tidak pernah terilham pada benda yang buruk. Datang bisikan malaikat, suruh buat ni, buat ni. Yang baik-baik belaka. Mereka terhalang daripada bisikan yang tidak baik. Atau daripada wasangka buruk. Kerana Allah memelihara mereka. Sebagaimana Allah memelihara perkataan mereka, Allah juga memelihara bisikan lintasan hati mereka. Sehingga mereka terselamat. Sehingga mereka ini mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kita katakan perbahasan para ulama tentang mana yang lebih mulia, apakah malaikat atau manusia. Kita sebut manusia yang bersifat khusus, khawas, kalangan nabi, kalangan rasul, memang lebih mulia pada malaikat. Dan manusia awan pula yang kita sebutkan mukmin salihin, orang beriman, dia lebih mulia pada malaikat umum.
Tapi malaikat khawas seperti Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, dia lebih mulia pada orang beriman yang disebut awam tadi. Adapun para awliya, di sini berlaku khilaf ulama. Namun kebanyakan ulama menyatakan hal ini kita tak bincangkan secara panjang lebar, kerana tak ada manfaat yang banyak. Namun lihat apa kata Syekh Abdul Qadir. Dia kata kalau kamu nak sama dengan malaikat, macam saya katakan, memang Allah Ta'ala ajar kita iman kita pada malaikat. Iman kita pada malaikat bukan bermaksud iman sekadar percaya malaikat alaihissalatu wassalam itu wujud. Tetapi kita menyaingi mereka dalam ibadah. Hatta Nabi SAW sentiasa menyuruh orang beriman untuk bersaing dengan malaikat, bahkan untuk mendahului malaikat. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, bila beliau wafat, kata Rasul, jom kita uruskan Sa'ad sebelum kita didahului oleh malaikat. Bergerak. Dan kita tahu bagaimana Sa'ad bin Mu'az, jenazahnya ringan sehingga menjadi kehinaan pada orang munafikin. Supaya munafikin tahu, kamu nanti yang mati dosa banyak, berat jenazah ni. Sa'ad bin Mu'az ringan sehingga para sahabat yang mengangkatnya rasa tidak mengangkat apa-apa. Dia ringannya. Dan Nabi SAW menyebut kemuliaan Sa'ad bin Mu'az, termasuk turunnya malaikat untuk bersama dalam pengurusan jenazah. Ia bukan satu cerita yang gharib, sebagaimana berlaku pada Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu dan lain-lain para sahabat. Ya Allah muliakan mereka. Baik, kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu nak jadi macam malaikat, bukan nak sama macam malaikat, bukan mengatasi malaikat, maka ada beberapa perkara yang kamu kena jaga. Pertama, kamu kena tahqiqkan Islam kamu, kuatkan Islam kamu. Apa maksud Islam? Jaga semua benda fardu. Itulah Islam. Sebab kalau kita sebut rukun Islam, ia tentang rukun fardu Islam. Jadi perkara-perkara fardu kita kena buat, daripada sembahyang, puasa, zakat, haji. Maka ini ialah asas rukun Islam. Bermula daripada syahadatain, mengucap 2 kalimah syahadah, sampailah haji ke muncak dia. Jaga ni betul-betul. Bila solat betul-betul. Bila kamu puasa dengan betul. Kalau kamu zakat dengan betul. Pergi haji dengan betul. Waktu kamu mengungkapkan tasyahud, setiap kali kamu solat, sebut dengan rasa, hadirkan dengan rasa kehaibatannya dan ketundukan ubudiyah, perhambaan kamu kepada Allah. Pertama, betulkan Islam kamu. Yang kedua, tinggalkan dosa, zahir atau batin. Adapun dosa zahir maklum, dalam perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Adapun dosa batin, itu perkara yang bersifat hasad dengki, perkara yang berkaitan dengan tamak, haloba, penyakit-penyakit hati, wasangka buruk, perkara yang sikap merendahkan orang lain, ujub, melihat diri lebih hebat daripada orang. Ini semua dosa-dosa batin yang kita perlu rawat. Caranya ialah kita hijab pandangan kita dengan makhluk. Jangan lihat makhluk ini pesaing kita. Makhluk bukan pesaing kita. Agar tidak ada benda yang kita nak dengki dengan mereka. Mereka bukan pesaing kita. Mereka hamba Allah macam kita, diberikan kurnia oleh Allah untuk diuji. Kita diuji dan mereka juga diuji. Maka lebih baik kita sibukkan diri kita. Macam kita berada di Dewan Peperiksaan, apakah sempat kita nak pandang orang sebelah? Ya, melainkan kalau kita memang tak ada jawapan ataupun kita memang tak prepare. Kalau kita orang yang memang betul-betul bersedia, kita masuk je Dewan Peperiksaan, kita cuma tengok soalan, kita cuma tengok kertas jawapan dan kita jawab sampai habis masa. Saya tak ada masa nak tengok kanan atau kiri. Kalau saya tengok pun saja melepaskan kepenatan, tapi bukan kerana saya nak dengki dia jawab apa, sebab saya pun tak tahu dia jawab apa. Saya fokus pada diri saya. Tuan-tuan, kita diuji, saya diuji, tuan-tuan diuji. Maka tidak patut kita memandang orang lain. Pandanglah diri sendiri, bahawa kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maka jawab setiap ujian tadi dengan baik. Jawab, fikir, muhasabah, minta daripada Allah supaya kita dapat beri jawapan yang betul. Kerana hampir waktu akan diumumkan keputusannya. Hampir waktu ujian ini akan tamat. Dan catatan ini akan diserahkan kepada yang berkenaan.
dan dizahirkan keputusan kita gagal atau cemerlang. Maka inilah kehidupan kita di dunia. Sebab itu jaga batin kita daripada melihat manusia. Kemudian kata Syekh, lepas dua perkara tadi, hendaklah kamu warak pada semua perkara. Apa maksud warak? Yang ini tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Hal-hal duniawi, hal-hal muamalah, rasuahnya, sebarang bentuk rezeki-rezeki yang haram, tinggalkan. Kerana warak paling minimum meninggalkan yang haram. Tuan-tuan, biar dalam kehidupan kita tak ada lagi rezeki haram yang masuk dalam kantung kita, yang masuk dalam poket, yang masuk dalam rumah kita. Jangan ada lagi rezeki haram. Hatta kalau syubhah pun kita tolak. Kita nak yang masuk cuma rezeki halal. Tuan-tuan, tak kala sampai 50 tahun kerja, masih lagi membenarkan wang haram masuk. Apakah belum puas yang kita dapat dunia ni? 60 tahun, masih lagi masuk wang haram. Apakah kita berfikir bahawa hidup ini akan berterusan begini? Jadi kalau kita pernah terlibat dengan yang haram, kita tanya, apakah belum sampai waktu untuk kita berhenti? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sampai waktu bagi orang beriman untuk mereka sekarang patuh kepada Allah dan menerima kebenaran? Satu ketika dahulu kita duk elah sana, corner sini, corner sana. Lalu kita menamakan yang haram itu dengan nama yang halal. Ini duit kopi Ustaz, ini duit teh, ini duit sagu hati, ini duit gula-gula, bla 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 bla. Apakah belum sampai masa? Kita sentiasa bertanya pada diri kita, bila kita buat perkara yang Allah larang, apakah belum sampai masa untuk saya tinggalkan dan menerima kebenaran? Dan kita melihat bila diri kita lalai, apakah belum sampai masa untuk kita berhenti dari kelalaian? Tuan-tuan, sampai bila? Sampai bila kita nak jebakkan diri kita daripada wang haram, menipu orang, mengambil hak orang lain? Sampai bila? Apakah belum sampai waktu? Soalan ini mesti kita tanya selalu. Biar saya sampai satu waktu, alhamdulillah tidak ada lagi wang haram dalam pendapatan saya. Tidak lagi ada wang syubhah. Sama ada klaim palsu ke, klaim nipu ke, atau lain-lain, kita lebih adra, lebih tahu hal itu. Kadang-kadang wang haram tadi bukanlah rasuah dan sebagainya. Ini klaim palsu. Klaim palsu. Pergi naik bas, kita klaim naik kapal terbang. Duit habis 100, kita klaim 1000. Minyak isi 50, klaim 500. Klaim tayar ni, tayar pecah, klaim tayar baru. Malah dia beli tayar buruk. Klaim. Tetapi apakah belum sampai masa? Dah puluh tahun driver lori, tak terfikir ke nak masukkan rezeki yang halal saja. Kalau kita driver lori lah, contoh. Bukan kata ke driver lori ni, contoh. Saya sebut benda-benda yang umum, contoh. Kalau saya penjawat awam, duk klaim sana, klaim sini, apakah belum sampai masa untuk saya hanya membenarkan wang yang halal? Maka ini perlu pada warak. Warak. Bila kita tak warak dalam hal-hal pendapatan kita, habis kita. Kita akan jatuh lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Dan kita dah tahu kesannya, amalan tak diterima. Bahkan syaitan pun kata, ni kalau rezeki haram, kita tak payah kacau dia. Memang Tuhan tak terima. Maknanya kalau kita buat haji dan sebagainya, syaitan pun tak kacau kita. Kenapa? Dan memang rezeki haram, memang Tuhan tak terima, kacau apa? Syaitan dia bijak. Dia cuma ganggu benda yang boleh rugikan orang. Kalau orang ni dah memang rugi, ganggu, buat apa? Baik diguna masa dia untuk ganggu orang lain. Sampai macam tu, cerdik syaitan untuk goda kita. Tapi kita masih bodoh lawang dia. Kita patut cerdik kita mana melawang dia. Itu syaitan paling takut. Orang yang mencari rezeki yang halal. Oh, syaitan takut. Walaupun ibadat dia sikit. Syaitan tak kisah orang yang ada pendapatannya haram walau ibadatnya banyak. Pergilah haji 40 kali pun dia tak elak. Dia kata, Abu Jahal duduk Mekah tak dapat hidayah. Bukan kata pergi haji, duduk situ terus. Ni Abu Lahab. Supaya kita tahu setiap perkara dalam hal pendapatan kita, wajib kita warak. Kemudian saya menyebut yang keempat, iaitu zuhud dengan perkara dunia dan yang halal. Maksudnya berpada-pada dengan benda yang halal.
Jangan melampau-lampau sebab masa kita terhad. Contoh kalau basuh kereta je 3 jam, baca Quran 3 minit. Masalah kita ni. Basuh kereta lama mana? Maka saya ubah. Biar yang lain basuh kereta, saya boleh baca Quran. Bukan saya kata tak boleh basuh kereta sendiri, boleh. Cuma kita nak. Sebab saya katakan umur kita ni terhad. Kita kena pandai bahagi-bahagikan. Cara kita nak bahagi umur dunia dengan akhirat kita ni dengan berzuhud. Hal-hal dunia yang mungkin banyak habis masa kita perlu ubah dia biar minimum di situ. Biar saya ada masa untuk baca Quran lebih banyak. Biar saya ada masa belajar lebih banyak. Biar saya ada masa mendampingi orang soleh lebih banyak. Sebab umur kita terhad. Maka ini penting zuhud. Zuhud ni dia akan mengatur hidup kita. Jangan melampau-lampau dalam perkara harus ini sehingga buang masa, buang usia kita. Kemudian cukupkan diri dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Yang ni rasa qanaah. Cukup. Jangan rasa tak cukup. Belajar rasa cukup. Belajar rasa qanaah. Puas dengan apa yang kita dapat. Maka kata Syekh, kalaulah kita buat macam ni. Tentang kita jaga Islam kita tinggal dosa kita warak, dan kita zuhud, dan kita qanaah. 5 asas penting ini. Maka ketika itu datang dunia mencurah-curah pada kita. Datang benda yang selama ni kita tak nak. Dihalang kerana kita mengutamakan Allah dan Rasul. Maka dia pun datang dengan banyak. Namun, orang ni tetap sibuk dia mengingati Allah. Datanglah. Datang dia tak ganggu. Tentang kita kena beza. Dunia bila datang ganggu kita ingat Allah, dunia ni ada masalah. Dunia yang datang tanpa mengganggu kita ingat Allah, dunia ini datang hasil kita ingat Allah. Maka nama dunia ini ialah kurniaan Allah. Fadlullah. Zalika fadlullah. Yu'tihi man yasha'. Kalau Allah benar-benar nak beri kita kurnia, dia berikan kita dunia tanpa kita lalai. Bayangkan kita dapat dunia tanpa perlu tinggal subuh, tanpa perlu tinggal jemaah, tanpa perlu tinggalkan ilmu. Kita dapat dunia. Yang bukan kata sama banyak, lebih banyak daripada orang yang terpaksa tinggal solat untuk cari dunia, tinggal kuliah untuk cari dunia, tinggal masjid untuk cari dunia, tinggal halal haram untuk cari dunia. Kita alhamdulillah tak ada kurang pun ibadat kita sama. Saya boleh qiyam, saya boleh puasa, saya boleh baca Quran. Dan dunia datang sama macam ahli dunia lain datang. Dia pakai kereta, saya pun pakai kereta. Dia ada rumah, saya pun ada rumah. Dia ada isteri, saya pun ada isteri. Dia ada anak, saya pun ada anak. Tak ada satu pun saya kurang. Yang lebih penting, dunia tadi tidak mengurangkan saya ingat Allah. Maka kita tahu dunia ini ialah pelengkap akhirat kita. Tapi kalau dunia sentiasa mengurangkan hak Allah, maka kita dunia ini fitnah pada kita. Dengan sebab dunia hari ni tak ada baca Quran. Saya duduk meeting. Biasa baca Quran sejuzuk sehari. Tak terbaca. Ketahuilah inilah fitnah ni. Atau dengan sebab dunia tadi Allah tak down Ustaz nak pergi kuliah tak sempat. Biasa down juga tengok online sikit-sikit down. Ni tak down terus. Maka ini fitnah. Kalau kita biarkan, ia umpama api kecil yang akan terus membesar, membakar seluruh agama kita. Kalau kita biarkan dunia melalaikan kita ingat Allah. Dia seperti api kecil. Mula-mula memang kita nampak tak bahaya. Sebab dia pun duduk sudut jauh sana-sana. Tapi api ni dia merebak. Dia bakar satu persatu sehingga kita tak ada apa. Oleh sebab itu hati-hati dengan dunia yang mengurangkan ingatan kita pada Allah. Jangan kata menyebabkan kita lalai itu, kurang pun kita ambil kira. Tentang kita kadang-kadang minum air, kurang gula pun kita perasan. Ni kurang gula. Kita makan makanan, ni kurang garam. Kalau tanya tester ni atau orang yang test makanan, dia tahu apa yang kurang. Paling kurang pun dia kata ni kurang selalu. Patutnya kerap sikit, kurang dia tahu. Artinya tuan-tuan bila dia tengok benda ni, dia tahu kurang kat mana. Padahal dia bukan chef pun. Dia tahu tak kurang? Tahu. Malangnya dia tak tahu benda yang boleh mengurangkan agama dia. Oh, ni benda ni kurang agama saya lepas ni. Patut solat zuhur awal waktu je lambat. Terus solat zuhur 3 petang. Yalah, kita tak kata salah. Selagi mana ada waktu boleh. Tapi kita bercakap dengan jiwa muhasabah. Tuan-tuan, bila kita bercakap dengan jiwa muhasabah, banyak benda kita nampak salah. Kalau kita bercakap secara hukum umum, memanglah kita tak salah apa pun. As long kita solat, even kalau rapat waktu pun tak apa, terus jamak kita. Saya zuhur asal jamak. Macam mana? Bila zuhur pukul 4,
Lepas 4-5 minit asar, jamak. Ini dia orang panggil jamak suri. Macam solat jamak. Jadi solat ini bahaya. Kerana hampir ramai yang tergelincir waktunya. Tapi ada orang yang buat macam tu. Ada yang buat macam tu. Tapi dia kena tahu benda tu bahaya. Kita kadang-kadang naik kereta, nampak minyak tu dah walau belum nyala dah rasa takut. Walaupun dia dah mention 60 km lagi, tak sedap ni. Kena depan tu jam ke apa ke, kita perlu terus isi penuh. Terus isi penuh. Kerana kita fikir, hal agama pun sama. Jangan ada yang kurangkan agama. Datang rezeki, cepat-cepat tengok akhirat kita macam mana. Datang je pangkat, cepat-cepat tengok akhirat kita bagaimana. Oh, lepas saya datang pangkat, akhirat saya tak terjejas apa? Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah. Tapi lepas datang pangkat, akhirat saya kurang. Sebutlah inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Lepas dapat anak, Ustaz, saya makin kuat ibadat. Sebut Alhamdulillah. Itu kurnia Allah. Lepas dapat anak terus, saya tak boleh ke masjid. Maka sebutlah inna lillah. Cari jalannya. Kerana ini tidak selamanya perlu jadi alasan kita. Kalaupun kita rasa wajar, beri alasan. Hari ini. Tapi tidak selamanya dia boleh jadi alasan. Sebab alasan tidak boleh kekal. Tetapi usaha untuk mengatasi alasan itu kekal. Contoh kalau hari ni tuan-tuan beri alasan, dia tak boleh kekal. Buktinya, kalau tuan-tuan cakap 2 kali pada orang yang sama, dia dah tak terima. Bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Kita terima. Esok datang lagi lambat. Kenapa lambat? Jalan jam, bos. Kita tak terima. Sebab kita nampak dia tak berusaha mencari jalan. Keluarlah awal sikit. Ataupun naiklah motor, tak jam. Kau tahu naik kereta jam, naik motor. Ataupun jalan kaki. Jalan kaki tak jam. Cepat sikit. Wah, ada jalan kaki cepat pada motor. Ya, kadang-kadang mungkin. Dia ni tak bergerak sejam, baik jalan kaki. Contoh. Jadi, tak ada pun manusia boleh terima alasan 2 kali. Sebab kita akan mula meragui waktu dia beritahu kali kedua. Kali kedua dia beritahu alasan, kita tak percaya. Kalau kali ketiga, lagi tak percaya. Kali keempat, tak boleh guna orang ni. Kita bagaimana kita nak buat alasan depan Allah. Kita nak beri alasan ni depan Allah. Sebab itu bila kita nampak dunia mengurangkan akhirat kita, maka hati-hati. Mesti kita rawat segera. Cari solusi, cari jalannya. Jangan nak buat macam mana Ustaz. Dah memang saya kerja. Jangan. Berarti kita tak sayang agama. Kita sayang dunia. Kenapa bila hal begini kita nampak penting dunia pada akhirat. Sehingga seringkali kita menolak akhirat kerana kesibukan dunia. Jangan kita menolak dunia kerana kesibukan akhirat. Sedangkan akhirat lebih utama. Janganlah kita dengar orang beri alasan akhirat sebab tak terlibat dengan benda dunia. Jarang. Yang kita banyak dengar, dia kata saya sibuk benda dunia sebab tu saya tak sempat nak kuliah, nak masjid. Tak sempat. Itu yang banyak kita dengar. Kenapa? Di sisi dia, dunia lebih baik pada akhirat. Tetapi di sisi orang yang dekat dengan Allah, akhirat lebih baik. Ada kalangan mereka, kata Syekh Abdul Qadir, ya Allah tahan dunia dia terus untuk dia terus sibuk dengan Allah. Bahkan waktu dia diberi pilih, dia tak nak. Dan ini yang berlaku pada Nabi SAW. Waktu Rasulullah diberi pilih untuk pegang pembendaraan dunia, Nabi tak nak. Bahkan Nabi kata, Rabbi ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, Engkau hidupkan aku miskin, Engkau matikan aku miskin, Engkau himpunkan aku bersama orang miskin. Miskin yang bagaimana? Iaitu miskin yang tidak berharapkan dunia. Bukan miskin tak ada duit, tapi jiwa tamak nak duit. Itu bukan miskin sebenar. Miskin yang dipuji ialah miskin di mana kita tak harap apa-apa dengan dunia, sebab kita cukup dengan Allah. Maka ini miskin yang sebenar. Tapi kalau kita miskin tapi memang tamak, akhirnya dengan miskin tadi kita tipu orang sebab kita nak kaya, dengan miskin tadi kita buat macam-macam supaya kita dapat juga harta, maka ini bukan miskin yang terpuji. Miskin yang terpuji kerana mereka melihat jangan ada perkara-perkara dunia yang mengganggu akhirat kami. Dan kami tidak perlukan hal dunia ini kalau dia datang mengganggu kami. Kata ramai dah orang, saya baca, saya dengar, dia kata apa guna kalau saya kaya saya tak bahagia. Mereka rasa, saya nampak ramai kawan-kawan saya yang kaya, dia tak dapat bahagia sebenarnya. Maka saya tak nak, saya takut. Takut. Bagaimana orang yang kenal Allah berkata-kata, saya tak nak dunia yang menjadikan saya jauh dengan Allah. Tak nak.
Sebab apa yang kita cari harta ni untuk kita dekat dengan Allah. Macam tuan-tuan dah cari harta. Untuk apa? Dekat dengan isteri, dekat dengan anak-anak. Tapi kalau isteri kita makin menjauh kita, kita kata, buat apa saya kerja banyak-banyak, bagi duit bini banyak-banyak. Kalau dia menjauhkan diri pada saya. Saya cari harta ni supaya bini saya sayang saya. Supaya anak saya sayang saya. Selesa hidup dengan saya. Tapi kalau anak dia tak selesa hidup dengan dia, maka dia akan rasa apa yang dicari ni sia-sia. Dan ini orang-orang yang kita katakan cinta makhluk. Kita bercakap pada orang yang cinta pada Allah. Kalau dengan dunia ini menjauhkan saya daripada cinta Allah. Sedangkan saya tahu bila saya mati, harta ini tak akan bersama dengan saya. Maka buat apa saya cari harta yang menjauhkan saya dari Allah? Apatah lagi yang menjadikan Allah murka pada saya. Maka saya memilih tidak mau jauh dari Allah, tidak mau Allah murka. Maka saya redha dengan apapun rezeki yang datang. Tapi aneh orang macam ni tuan-tuan. Allah akan cukupkan dan Allah kayakan dia. Dan Allah tetap menjadikan baginya bahagianya. Tanpa perlu ditamak, tanpa perlu dia meninggalkan Allah, tanpa perlu dikorbankan masa akhirat, tanpa perlu dia menundukkan watak-watak hinanya di si manusia. Dia tetap mendapat dunia sebagaimana yang Allah tetapkan padanya. Maka inilah kemuliaan orang yang menjaga hubungan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.